dah liquid asset sukar liquid kurang macam tu lah. So liquidity management ni saya jaga outflow, investment, dividend, semua tu lah saya buat calculation apa semua kat situ. So itulah seronok lah kat situ. Selain daripada tu ada apa lagi? Kat saya ada DMU, ada Debt Management Unit. So diorang akan check dia macam kita ada buat shareholder loan, diorang akan check kat situ. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada IMU, Investor Management Unit. Kita ada PATS, kita ada Physical Accounting, Treasury Settlement. So this team dia akan deal dengan physical account punya bank. So kalau macam ada yang kaitan dengan bank-bank apa kan, Maybank ke CIMB Bank, so dia akan call lah JP Morgan, dia akan call luar negara apa semua. So semua tu itu PATS lah. So kita ada banking standard lah kan. Banking punya team buka account. Prince of Dubai boleh kot. Boleh lah. Tapi sebenarnya the point of this slide dia lebih kepada dia tak tertumpu kepada auditor, accountant, lecturer, student. Macam dia sebenarnya dia banyak lagi. Sebab bidang dalam accounting ni besar. Boleh jadi data analyst tadi kan. Boleh sebab macam saya, sebab company saya macam company yang besar. So dia setiap bahagian kecil tu dia ada. So we are like a part of a big machine. Tapi kalau korang kerja dekat company kecil, mungkin semua yang saya sebut tadi seorang je. Tapi dia kena jaga semua. Macam saya, APAR orang yang lain, billers pun orang yang lain. So dia besar. The good thing is specialist lah. Maksudnya saya fokus dekat saya punya je. The bad thing is macam saya suka explore. Saya pun tak tahu lagi saya nak jadi apa sangat kan. So saya nak explore dululah, nak pusing ke sana sini semua. Benda tu saya tak dapat lah. Okay, next. Ada soalan ke? Tak ada kan? Bagus. Dream. Okay lah, ni klise lah kan. Tapi sebab apa saya kat sini pun mungkin nak membantu korang untuk start untuk berimpian kan. First kali kita nak kena a bit tahulah. Mungkin macam waktu belajar tu, siapa yang rasa dah tahu dah dia nak pergi mana, nak jadi apa semua kan? Mesti tak tahu lagi kan. So sama lah juga waktu saya pun. Saya tak tahu auditor ni buat apa. Tahu auditor buat apa? Tahu dah pernah audit audit lah kan. Betul lah, auditor dia audit. Betul juga tu, auditor dia audit lah. Audit ni maksudnya macam ada finance kan, ada duit-duit dekat dalam tu. Dia check balik duit ni keluar ke tak, masuk ke tak, apa bukti duit ni keluar masuk. Itulah audit lah. Dia audit our financial statement rasanya. Mestilah korang tahu kan, korang semua project accounting. So the purpose of this slide ni macam dia nak start untuk kita ada a bit of glimpse lah apa yang kita nak pergi. Dengar Glimpse of Us, lagu Jody, semua pernah dengar kan? Lebih kurang macam tu lah, glimpse lah. Maksudnya kita nak ada satu sedikit hala tuju. So waktu saya dulu, saya tak ada di session. Saya daripada zaman sekolah lagi pun saya minat sangat-sangat accounting. Saya minta sangat-sangat cikgu waktu tu untuk buat. Tak ada, saya tak ada peluang untuk at least have a conversation dengan someone yang dalam industri, yang at least macam saya boleh tanya dia macam mana industri ni, sakit ke tak, penat ke tak kan. Selalunya kalau saya jumpa auditor, macam mana bang, best tak kerja auditor? Jangan kau jangan masuk kerja audit, penat apa semua, tak tidur pukul 2, kau tu tidur pukul 1, esok pukul 5 dah kena pergi. Okay lah bang. So saya try tempat lain, saya try apa semua, pergi tanya-tanya juga. Tapi saya tak ada benda tu lah. So mungkin daripada sini ada a bit of macam mana kita nak start untuk berimpian. Impian ni memanglah work dia macam besar, tapi sebenarnya tak pun. Kita simple je macam okay, saya nak start bekerja, rasa macam nak start kerja dekat bahagian IT lah. IT ada tak kan? Finance boleh cari juga kan. Ada fintech kan. Fintech tadi tak ada orang tulis fintech, financial technology. Itu sekarang tengah naik lah, banyak lah fintech opportunity. So maybe that itu starting point lah kan. Mungkin daripada sini kita ada sedikit nampak sikit. Mungkin dulu tak minat langsung, rasa macam accounting ni tak menarik langsung. Boleh lah try buka Financial Times. Lepas tu korang tengok 1-2 news. Macam pada news tu korang cuba fahamkan news tu. So kadang news accounting ni, finance ni dia menarik. Dia macam contoh macam supply dekat dia ada kaitan dengan ekonomi juga lah. Macam supply dekat Russia. Kan Russia tengah war dengan Ukraine kan. So apa impact dia dekat oil and gas? Apa impact dia? Sebab Russia adalah antara supplier terbesar. So harga gas tu naik, harga LNG tu naik. Benda-benda macam tu dia macam menarik, kadang tak menarik. Tapi just ambil 1, 2, 3 news tu, lepas tu start baca, start check sikit kan. Mungkin daripada situ kita dah Google, kita buka YouTube.
Kita tanya-tanya orang, and then maybe akan ada extra interest dalam accounting accounting finance. So yep, next please. Accounting and finance pathway. So dua je, standard je. Saya letak general sebab this is a general discussion. Kalau nak tanya detail boleh je nanti PM tepi. Standard dia ada dua, sama ada nak jadi academician, jadi lecturer, ataupun nak pergi ke industri. Industri ni macam-macam lah, boleh jadi pekerja, boleh jadi business owner. Itu je, dua je pathway. Ini bukan untuk accounting finance, ini untuk management juga, ini untuk muamalah juga, apa-apa yang lain pun semua. The standard dia dua ni je, academician dengan industri. Kalau nak, sebab dia pathway dia terus, pada saya macam kalau pergi academician ni susah sikit nak pergi industri. Industri pun sama juga, bukanlah macam susah sikit, macam kita dah clear daripada awal tu, so kita tahulah sikit laluan dia macam mana kan. Kalau nak tukar ke industri tu, itu masing-masing lah. Dan mungkin boleh juga jadi dua-dua. Mungkin dia adalah academician tapi dia buat business, so dia industry people juga. Mungkin dia daripada industri, dia juga adalah seorang lecturer, so macam boleh juga. Okay, next please. Lalu academician, kita starting dengan diploma. Kat sini ada diploma kan? Kemudian kita ambil ijazah. Kemudian daripada ijazah kita ambil master. Daripada master kita ambil PhD. Yang ni saya disclaimer dulu, ini saya bukan seorang lecturer kan, so saya tak berapa tahu secara detail untuk bahagian ni. Tadi pun saya tanya dekat Sir macam mana nak jadi lecturer, macam mana nak masuk kat sini, sebab ini bukan bahagian saya yang saya mahir lah. Tapi yang main dia, majority kalau tanya orang, ini starting point dia. Ini starting point dia, diploma, ijazah, master, PhD. Kalau rasa macam suka jadi lecturer, maksudnya suka kan, macam ada banyak program, boleh pergi conference dekat luar negara, boleh bawa student, tadi pergi kilang coklat. Kalau rasa macam nak buat program macam ni kan, ada banyak-banyak program, lepas tu rasa macam suka dengan student, macam suka tukar-tukar muka kan. Kalau macam saya, memang tahun 2-3 tahun menghadap orang yang sama je, tukar seorang dua je. So sembang pun sembang yang sama je kan. Kita dah kenal dia ni macam mana semua, so tak ada tukar orang lain, dia je lah. Kalau tukar, seorang dua tukar, best lah sikit, sembang lah lebih sikit kan. Lepas tu sama balik, setahun 2 tahun macam tu. Tapi mungkin lecturer, dia ada macam my student, boleh macam kalau macam rasa boleh suruh student buat presentation, tu saya tak ada lah. Saya yang kena present lah untuk sekarang ni dekat bahagian kerja saya. Extra daripada ni, apa yang saya rasa macam saya worth sharing, mungkin boleh check dari segi ni extra info. So mungkin boleh cari fast track. Maksudnya kalau macam memang clear, memang rasa macam nak jadi lecturer lah, so nak jadi lecturer ni, nak tak boleh lari daripada PhD. Dia nak tak nak memang kena ada PhD dulu. Itu letak set that standard lah, benchmark dekat dalam kepala lah kan. So macam mana kita dapat PhD ni senang, kita boleh fast track. Fast track ni kena degree first class lah, kena belajar lebih sikit lah. Kalau saya tak dapat lah fast track. Maksudnya for flat, betul? For flat je. So salary range, ini saya tak tahu sangat, kena be realistic dan kena tanya lecturer sendiri. Sebab saya rasa macam it's good to have some sort of expectation. So waktu saya dulu, saya ada jumpa seorang accountant ni, dia dah kerja berapa puluh tahun lah. Bila saya tanya, saya macam, yelah, it's not good to ask for someone else punya salary kan, tapi mestilah kita nak tahu sebab kita nak masuk bidang tu kan. So dia dalam, waktu tu dia dah umur 50 macam tu, dia punya salary dalam 6 to 7 lah. So kalau korang rasa that's where you want to be, then boleh lah, teruskan je. Okay, tak ada isu. Sama juga dengan lecturer, maksudnya salary range ni, kalau korang rasa korang nak macam tu, it's okay. Tapi jangan stop there lah, sebab sebenarnya dalam dunia luar, dunia lepas habis belajar ni, dia macam it's about how you sell yourself lah. Dia selain daripada main politik di tempat kerja, korang juga kena pandai macam nak tunjuk lah macam mana kita ni pandai buat kerja. Kita ada, setiap orang ada strength dia for sure punya. Ada orang yang presentation dia strength, ada orang yang back end dia buat slide pun semua memang cantik. So macam mana kita nak tunjukkan yang kita ni is a good asset to the company. Bila kita tunjukkan kita ni good asset, barulah kita boleh request for a higher salary range. So the next one is macam saya cakap tadi, boleh tanya kepada lecturer dekat di depan, boleh juga tanya counsellor. Itu salah je tu, counsellor pula. Boleh check. Lepas tu saya check juga ada skim pensyarah muda, benda-benda macam tu. Benda tu extra lah. You
macam you guys are lucky sebab dekat dalam Malaysia kan boleh terus, kalau nak sambung master boleh terus, ni kat sini pun ada master dan ada PhD kan, boleh straight away. So kalau excel kat sini boleh terus ambil PhD kat sini, boleh terus jadi lecturer. Boleh kalau betul-betul nak jadi lecturer lah. Kalau nak masuk ke bahagian industri, next one. Sebelum masuk industri, okay lah kita story sikit. Big 5 accounting firm. Siapa tahu Big 4? Big 4 tahu tak? Okay, bagus yang belakang. Yang belakang ni saya rasa diorang ni AJK kan. So bila AJK ni kan orang yang semangat-semangat, betul tak? Kan? So diorang dah buat research, diorang dah tahu hala tuju, betul kan? Bahkan macam dia dah clear, dia nak pergi mana, nak kerja mana, semua dia dah clear. So bila saya cakap Big 4, siapa tahu? So terus aja. So dia dulu ada Big 5 tau. Accounting firm ni dia ada 5. Apa Big 5 ni apa? Big 5 ni 5 accounting firm terbesar, the biggest in the world, in the US by revenue. So revenue dia dekat US dia paling tinggi. Dulu ada 5 Big 5. Sekarang dah jadi Big 4. Sebab salah satu daripada company tu nama dia Arthur Andersen. Dia ada terlibat dengan accounting scandal. Sebab dia cuba untuk tutup some sort of macam audit punya paper. Dia destroy that paper. Lepas tu reputation dia rosak. Dia dah rosak reputation tu, dia tutup lah, company tu tutup. Kita panggil dissolve kan. So sekarang dia ada Big 4. So Big 4 ni kita ada PwC, ada KPMG, kita ada Deloitte dan juga EY kan. So starting standard akan pergi ke Big 4 ni akan jadi auditor. Kebanyakan kawan saya macam tu lah. Habis pergi Big 4 jadi auditor. Tak ada live yang cakap tadi kan, saya cakap tak boleh tidur semua. Itulah diorang lah tu, tak ada auditor. Tapi sebenarnya bukan auditor je kat sana. Dia ada tax agent, dia ada consultant. Lepas tu mungkin ada juga yang pergi ke tempat lain, yang mungkin jadi finance ke apa semua kan. Ada banyak-banyak bidang lain lah. Cuma standard untuk accounting, sebab saya tadi doktor cakap kebanyakan kat sini accounting kan, accounting pure lah, bukan ambil accounting finance lah. Okay lah, you're lucky. Okay, so so mungkin boleh try. Ramai juga memang straight away apply je waktu tengah belajar ke, apply je Big 4. One thing, ada kawan saya ni, dia takut tau. Dia macam takut bila dah habis belajar, dia rasa result dia tak okay dan dia tak berani nak apply kan. Apa ramai yang rasa confident, tak apa-apa nak confident kan. Orang lain yang datang apply semua, code semua kan, power semua, datang kita macam alamak, ni aku boleh dapat ke tak ni. So dah kacau confident. Bila dah kacau confident, masuk dah tak confident, interview semua, so susah nak dapat. Tapi what I can say is, orang yang dapat tu pun dia belum tentu layak betul-betul pun. Faham tak? Kalau kau rasa kau tak layak, dia pun bukannya betul-betul layak. So just try kan? Tapi jangan try hal balai. Kena try betul-betul lah kan. Just try je. Kalau nak apply company besar, apply. Nak apply company kecil, apply kan. Give it like macam some sort of experiment lah. Macam, rasa macam best juga kan. Kalau dapat kerja kat sini, try lah apply lah kan. Walaupun waktu tu kita pressure, kerja tak ada kan. Tapi macam mindset tu dia membantu lah. Kalau tak kita stress lah kan. So the second one, ada satu TED Talk yang saya tengok, macam mana accountant can reduce climate change kan. Saya pun macam, betul ke ni? Betul ke accountant apa kaitan dengan climate change kan. Rupanya kan kita ada tangible asset dengan intangible asset kan. So sebenarnya macam mana dia boleh reduce climate change ni adalah dengan dia letakkan dekat dalam dia punya balance sheet tu value untuk kita panggil intangible asset yang environment. Maksudnya ikan kan, kawasan-kawasan sekitar. Tu salah satu dia lah yang saya tengok dekat TED Talk tu. Macam ni juga kan. Tapi it's worth lah. Maksudnya macam betul juga tu kan. Macam kita tak pernah lah terfikir macam tu. The third one is Fair Tax Mark. Siapa tahu tak Fair Tax Mark? Fair Tax Mark ni dia dekat UK tau. Dia untuk company-company yang bayar tax dengan baik. So kita macam, yelah macam contoh kita dekat Malaysia kan, bila saya macam datang sini saya isi minyak. Saya isi minyak tu atas subsidi government, tak? Subsidi siapa kan? The taxpayers lah. So siapa yang bayar tax? Antaranya adalah company-company lah. So it's a cycle. So kita tolong company, so company tu bayar tax dengan baik. Lepas tu tax tu dapat kat kita dalam bentuk minyak, dalam bentuk diskaun untuk minyak kita, subsidi pelajar, macam-macam lagi lah. So dekat UK dia ada satu mark. Kalau company tu dia bayar tax ikut macam schedule, ikut amount dia comply, so dia akan dapat this fair tax mark.
So saya nak cuba something else lah. Something else ni, saya macam terfikir fair tax ni kita nak buat as fair audit. Ini macam ni lah, bila kita saja kita terfikir kan, fair audit, tapi kita fokus dekat NGO kan, kat Malaysia. Sebab macam, sebab ada kawan saya, dia kerja dekat satu company ni, tak disebut nama lah kan. Company tu is a big NGO, taklah big sangat, baru kecil je. Tapi dia owner tu memang pandai copywriting. So bila sekali dia blast the copywriters, duit yang masuk is around 100,000 every single time, ringgit. So dekat dalam bank dia memang ada more than 500,000. Tapi duit tu betul-betul pergi ke tak ke NGO, tak ada orang check kan? Tak ada orang check. So benda tu lah pada saya macam it's a loophole. So kita nak kena check lah kan. Kalau tak, betul-betul ke dia membantu? Mungkin dengan 500,000 dia bantu 100,000, dah nampak macam banyak, tapi sebenarnya dia dapat 500,000. So itulah datangnya macam fair audit mark. So bila macam let's say ada satu NGO yang ada this fair audit mark ni, ada kemungkinan macam kita lagi senang lah, kita lagi selesa lah untuk menderma kan. Sebab kita mesti nak menderma dekat tempat yang betul-betul membantu kan, kita nak derma kat tempat yang tak membantu kan. So itu one of the idea lah. Saya nak bagi 2 minit untuk korang fikir at least lah. Kalau ada, okay lah. Kalau tak ada, tak apa lah kan. Benda-benda macam tu, apa accounting boleh bagi impact dekat real world. Kita take 2, take 5 macam tu lah. Okay, boleh? Ya, let's try this. Kalau ada boleh angkat tangan nanti saya bagi hadiah. Kita take 5, take 2 lah, take 2. Rehat dulu lah. Take time. Dah okey. Ni pakai AG. Ali. Tak ada lah. So ramai. Saya masuk AG. Ali lah. Oh. Pakailah ni AG. AG ramai followers. Kak masuk tadi. Oh.
Sini ada yang duduk luar ke? Ada yang ke semua duduk hostel? Oh, semua kena duduk hostel ke? Tak. Boleh duduk luar, tapi tak ada duduk luar. Sebab hostel murah kot mahal juga. Dekat, senang jalan lah kan. Aku suka pergi kelas lah. Tak suka. Siapa yang memang minat account? Angkat tangan. Memang minat lah, memang. Tak apa. Kawan-kawan judge biar lah diorang. Angkat je tangan. Hantar lah diorang. Tu. Yelah diorang kan course accountancy club kan. Saya diorang minat account. Siapa yang ada nak pergi luar negara belajar account? Cuba angkat tangan. Siapa yang ada nak pergi luar negara travel? Travel banyak. Betul lah tu. Siapa yang selalu jadi orang yang tulis bajet tu? Yang maksudnya kalau pergi luar negara kan dia, kalau pergi travel kan dia duk cari rumah, cari kereta, semua angkat tangan. Tu aku perempuan mesti ramai kan. Lelaki bagus. Seronok tak belajar? Tak seronok. Rasa-rasa nanti kerja seronok tak? Tak seronok. Tapi habis tu korang nak apa sebenarnya? Nak cuti? Ha? Nak duit? Betul lah cakap tu. Duit ni dia masalah yang tak ada kesudahan. Korang ada banyak duit, korang akan nak lagi banyak duit. Itu yang saya rasa lah. Tapi saya tak ada banyak duit lagi. Kena bagi ada banyak duit dulu. Siapa dah pergi Thailand travel? Dah? Indonesia? Bukan Indonesia lah, mesti dah pernah pergi. Yang lain pernah pergi? Ada yang student exchange dekat Indonesia tak? Kat sini? Bukan yang Indonesia, yang ni. Tak ada Oh, bukan. Memang diorang memang daripada Indonesia. Dosen ada. Sebelum saya bagi talk bila apa Mio cakap macam ada student Indonesia. Lepas tu saya pun tanya kawan saya, dia student exchange kat sana. Apa yang punchline Indonesia ni? So dia cakap dekat Indonesia ni diorang suka campur perkataan. Macam nasi goreng jadi nasgor. Betul kan? Roti panggang jadi ropang. Mantap. Dulu saya nak cerita, dulu waktu saya kat UK kan, saya main bola, main futsal. Waktu tu main dengan kawan-kawan Indonesia lah, tapi saya tak rapat dengan diorang pun. Waktu tu saja E-Train nak main kan. Lepas tu ada orang Indonesia ni, dia orang 3 orang. Lepas tu ada Pakistan seorang. Lepas tu dia main lah dengan Pakistan ni. Lepas tu dia macam maju. Dia suruh Pakistan tu pergi depan kan. Pakistan tu tak pergi lah. Pakistan tu mana faham maju. Lepas tu dia macam nak marah Pakistan tu, macam lah kau mana faham Indonesia ni. Lepas tu saya kat situ tengah main serius jadi tergelak. Maju. Okey, ada tak? Ke tak ada? Tak ada lah kan, susah sikit lah kan. Ada idea tak? Macam mana accounting ni boleh bagi impact dekat dunia? Tapi saya dah turun ni. Saya rasa mic ni dia boleh pergi jauh kan. Kita cuba lah. Cuba. Boleh pergi jauh kan. Apa paling jauh dia boleh pergi. Okey. Tak apa. Jangan tarik. Ada yang ujung-ujung tu selamat lah sikit kan. Okay, next. Ada. Saya minta maaf, saya dah ada. Wah, very good. Puas sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Nama saya Rahmawati Laksana dari Indonesia. Panggil? Rahmat. Janganlah gelak. Rahma. Okay, Rahma. Sorry, saya bicara dalam bahasa. Tak apa. Kita serumpun. Tadi kan pertanyaannya tuh gimana accounting
Ya, tak adalah dunia macam impact sikit lah. Kalau di sini saya paling bisa jawab dulu Indonesia ya, yang saya ketahui. Nah, untuk negara, untuk negara dulu. Jadi gimana? Nah, sekarang Jadi gini, Rahma sedang mencoba menjawab pertanyaan dari pemateri. Dari pajak. Okey. Betul. Nah, accounting ini bisa menganalisis data perusahaan. Barangkali ada perusahaan yang melakukan kecurangan di laporan keuangan. Di mana itu bisa memanipulasi profit. Itu kan bisa berpengaruh ke pajak. Nah, sedangkan kalau misalkan perusahaan itu memanipulasi profit dan nanti pajaknya bisa kecil, otomatis pendapatan pajak negara itu akan menurun. Nah, sedangkan pajak itu kan Jadi lebih materi. masyarakat. Itu yang saya tahu di Indonesia. Cuma kalau di Indonesia kurang tahu. Mungkin bisa segitu. Terima kasih. Bagus. Excellent. Satu je. Pajak tu apa? Seorang. Tax. Okey. Ingatkan pajak sewa tadi. Pendapatan daripada cukai. Kan? Betul tak? Pendapatan daripada pajak, daripada cukai. Lepas tu ada company yang tipu. Kan? Dia tak bayar cukai. Okey. Bagus. Ada lagi ke? Wah, very good. Nah, sekarang Dinar yang coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jawab pertanyaan dari pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syah Dinar, saya dari Indonesia. Teman-teman bisa panggil saya Dinar. Menurut saya, impact akuntansi di dunia ini yang pertama yaitu akuntansi menyediakan laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Kemudian juga digunakan juga oleh investor untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Kemudian juga untuk menjadi pengontrol dan juga pengendali keuangan perusahaan, company. Terus juga yang terakhir yaitu sebagai dasar untuk pengalokasian sumber daya perusahaan. Okey, bagus. Saudara Dinar. Kalau kat Kelantan kita ada Rial. Saya tunggu tu punchline tu. Tunggu dia habis baru boleh cakap. Ada lagi ke? Yang dari Malaysia? Tak ada. Aduh. Bagi sikit. Tak ada malas Okey, tak apa. No worries. Okey. Terima kasih kedua-duanya. Jadi tertukar kan. Korang macam tu juga ke kalau tersembang dengan orang kan? Untuk korang tak baik. Next. Okey, tadi kita dah habis bahagian academician. Next kita pergi ke bahagian industri. Industri ni dia tak ada standard pathway. Tahu, ada orang daripada diploma terus jadi accountant. Lepas tu ambil SCCA. Tapi ada orang yang daripada kena ambil degree. Tapi ini yang saya cakap macam kalau you are targeting to become like somebody, maksudnya nak jadi CFO ke, nak jadi senior manager ke, nak jadi CEO ke, maybe you need the professional paper. Tapi saya ada seorang kawan dekat tempat kerja saya ni, dia bekerja bagus, sangat bagus. Bila saya tanya dia macam, nama dia Halim lah. Lim, kau patut naik manager ni. Cakap, tak nak lah. Kenapa kau tak nak? Cakap, tak nak, aku suka jadi exec. Dia cakap, tak apa, dia okey jadi exec. So ada orang yang macam tu. So saya tak cakap benda ni untuk semua orang, kan? Sebab kita ada aim kita sendiri. Ada orang yang macam dia tak nak pun jadi very high achiever, kan? Dia tak nak menjadi CFO apa semua. Dia nak spend time dengan family dia. Ada orang yang macam target dia memang nak jadi yang terbaik dekat muka bumi ni. So dia boleh berusaha jadi diploma. So ada 3. Actually ini saya letak standard lah. Diploma, degree and then professional paper. Professional paper tu ada SCCA, ada MIPA, ada ICAW, ada CFA. So boleh apply. Dia ada banyak. Dia kalau macam nak apply ni, sebenarnya daripada lepas SPM dah boleh terus ambil SCCA. Yang tu kalau memang dalam kepala memang saya nak jadi accountant lah. Macam dah clear lah perjalanan dia. Kalau macam tak clear lagi, boleh ambil degree dulu. Sebab degree ni dia kita panggil standard diterima. Siapa yang rasa macam selalu orang cakap tu macam buat apa nak ada degree,
tak ada degree pun boleh dapat 10,000 TikTok influencer. Ada tak yang rasa macam tu? Ada tak? Okey je. Saya okey je kalau ada yang rasa macam tu. So dia bergantung kepada apa kita punya pathway lah. Kita nak pergi ke mana kan. Kalau kita nak jadi TikTok influencer, boleh, tak ada masalah, jadilah kan. Tapi kalau ini yang saya cerita ni pasal accounting, kita nak jadi seorang accountant, boleh ambil ACCA. Kita nak jadi seorang financial advisor, kita boleh ambil CFA. CFA susah dia, tapi semua ni standard dalam 3 tahun. Dan lepas tu standard kita daripada executive jadi manager, jadi head of department, terus jadi vice president, dan mungkin boleh jadi CFO lah. Tapi sama juga dalam industri ni, bila dah habis belajar ni, dia macam dia tak ada standard tau. Ada orang yang tak ambil SPM, terus ambil CCA macam saya cakap tadi. Tapi ada orang yang ambil degree engineering, tiba-tiba nak ambil CFA, lepas tu boleh jadi investor, boleh juga. Ada orang yang bapa dia kaya, dia terus kaya dan tak payah kerja. Saya bukan yang tu lah. Saya, laluan saya diploma degree, tapi saya macam tak pergi lagi ke professional paper. Ada plan tu, cuma macam tengah exploring lagi kan. Sebab macam kita, macam ni lah, macam waktu dulu saya nak pergi ke UK kan, saya rasa macam nak pergi sangat lah. Bila orang tanya sebab apa nak pergi UK, rasa nak pergi kan? Rasa nak pergi, rasa macam nak explore overseas. Tapi bila pergi UK tu, saya tak ada pun nak jadi auditor, nak jadi accountant apa semua. So saya pun waktu kat sana tu macam agak lost sikit lah. Macam aku nak jadi apa lah sebenarnya. Tapi sebab dah ambil kan, mesti ada juga yang rasa kan macam dah ambil kan, takkan nak berhenti halfway kan. So kalau macam tu, saya rasa macam mungkin boleh check balik macam mana diri kita. Sebenarnya kita, kalau baca buku Mark Manson, dia cakap yang kita ni tak perlu nak cari kita punya goals, sebab apa yang kita buat tu, kita dah melambangkan goals kita. Faham tak? Maksudnya kalau kita ni seorang yang extrovert, orang yang suka pada pada event, kita memang akan sentiasa pergi event. Orang tak payah suruh pun. Sama juga dengan kalau kita ni orang yang suka buat research, orang tak payah pesan kat kita, sebab kita memang tiba-tiba kita dah buat research lah. Kita pun tak tahu kan. Kalau yang suka K-drama kan, betul tak? Kan? Kita tak macam, kadang-kadang kita tanya lah, K-drama apa yang ngam kan? So macam bagi lah tahu kan. Siapa yang dah tengok Vagabond? Vagabond lama lah. Big Mouse ada? Big Mouse ada? Tak ada? Alchemy tak ada korang tak tengok ke? Tengok korang tengok cerita apa? Running Man. Okay. One Piece. So maksudnya macam tu. Macam bila kita nak cuba untuk cari apa yang kita nak, sebenarnya benda tu dah lay out dah sebelum ni. Dan there's nothing wrong dengan kita bekerja dulu, tapi at the same time kita buat lah benda apa yang kita nak. Bila dah masuk dunia pekerjaan ni, dia macam, it's actually a lonely world kalau masuk industri. Dia dunia macam sunyi sikit lah. Dia macam kita tak jumpa orang baru sangat apa semua. Tapi kalau anda orang yang introvert, it's a good place, there you go kan. Tapi kalau macam nak explore benda lain, kena start lah kan. Dan kena ingat yang nothing fix. Semua benda kita boleh tukar, semua kita ada pilihan. Dan kalau rasa macam nak, memanglah kalau macam saya sendiri, kalau waktu degree ada terfikir rasa tak minat account, tak adalah saya terus tukar kan. Kita mestilah kena be realistic lah kan. Tiba-tiba nak pergi, rasanya minat IT, stop pergi IT. Kalau kamu boleh buat macam tu, okay je, there's nothing wrong. Tapi saya bersendiri pun saya tak buat lah. Kalau saya tertukar, saya tak terminat apa semua, saya akan habiskan dulu belajar, and saya discover along the way. Tapi sometimes macam mesti ada sebabnya yang buatkan kita at least tertarik sikit kot dalam bidang tu kan. Daripada situ kita spark the interest, kita macam fikir balik, betul lah dulu macam mana aku boleh excel dalam benda ni untuk aku sampai ke sini. Takkanlah kalau tak ambil accounting tiba-tiba masuk account kan. Itu yang saya terfikir lah. Okay. And then itu industri. Ada tak apa-apa soalan berkenaan industri? Kalau tak ada, saya tanya soalan. Tak ada. Rahmah. Ya, Rahmah ada soalan. Oke, di sini
Rahma mencoba bertanya. Saya mau tanya, di Malaysia, untuk kita mau ngambil ACCA, MCCPA itu apakah harus melalui professional paper dulu atau enggak? Terima kasih. Soalan yang bagus. Professional paper tu dia adalah ICCA, MICPA, ICAW. So maksudnya dah habis daripada degree, that's professional paper yang bawah ni. Dia bukannya satu benda lain lah. So kalau nak ambil professional paper, let's say nak ambil ICCA, MICPA, bila kita dah habis degree, kita akan dapat exemption lah, bergantung pada apa yang kita ambil kan. Semua dah tahu kan, kalau ada yang ambil audit tax ke, boleh dapat dalam 2 exemption. Audit tax in total akan dapat dalam 9 exemption. So tinggal dalam 4 paper, 5 paper macam tu je. Yang tu saya tak tahu in detail, sebab waktu saya belajar dulu, saya rasa macam saya tak nak ambil ICCA waktu tu. Tapi bila dah habis macam kenapa aku tak ambil? Sebab waktu dekat uni, orang semua berebut-rebut tau audit dengan tax ni. Saya macam tak suka sangat berebut-rebut ni. Macam biarlah, diorang sampai tunggu macam buka pukul 11 online system tu, terus kena tekan. Macam beli tiket Justin Bieber, terus kena tekan kan. Tapi Justin Bieber kena queue lah. So lepas tu macam kalau ada kekosongan baru dapat. Waktu tu saya tak minat. Saya ambil yang tadi tu, saya cakap saya ambil business ethics dengan private equity. Tak private equity? Tak tahu kan? Tak tahu. Tu lah, saya buat tu ambil tu tak tahu. Macam menarik kan, nama dia macam sedap kan. Private equity kan. So saya research sikit lah. Dia pasal macam company-company Google kan, company besar, dia akan beli company yang tengah loss. Maksudnya company-company kecil yang tengah loss, lepas tu dia akan revamp the structure. Tapi dia ada, mestilah dia ada lah, dia check tak ada loss dia beli. Apa yang loss mau beli, rugi lah dia kan. Dia ada dia punya framework macam mana dia nak beli company tu. So dia check company ni. So dia macam okay, company ni boleh untuk dia beli. So sebenarnya company-company Google, Facebook, Coca-Cola, sebab tu kalau korang tengok, memang selalu ada Google ni buy out. Itu yang menjadi. Yang tak menjadi sebenarnya banyak sangat. Bila saya dengar top, sebenarnya macam PE ni, private equity, dalam 10 company yang diorang invest tu, satu je yang okey, yang meletup lah. Yang 9 lagi lost. Tapi itulah asam garam diorang ada banyak duit kan, they can do that lah. So itu yang saya ambil lah, private equity. Lepas tu saya dah ambil professional, nama dia apa? Bloomberg Terminal. Itu dekat uni tu dia ada tempat investor tu kan, yang buka Bloomberg kan. Ada keyboard Bloomberg. Kalau korang pernah tengok keyboard Bloomberg, dia ada detail-detail kat situ. So saya boleh macam pilih stok apa yang saya nak. Cumanya bila korang buka Bloomberg punya website ni, dia macam dia nampak macam buruk sikit lah. Nampak macam kode macam tak cantik sangat lah pada saya. Tapi it's very helpful. Company saya memang sangat heavily reliant on Bloomberg. Itu antara benda-benda yang saya ambil. Saya tak ambil benda-benda yang, sebab waktu tu macam saya cakap, saya tak ada rasa nak ambil ACCA. Tapi bila dah habis kan, ramai kawan-kawan yang straight away ambil ACCA. Sebab diorang dah dapat exemption tadi, saya tak dapat. So saya tak boleh nak ambil terus ACCA. Walaupun ada tajaan lah, macam ada banyak, boleh cari peneraju, ada Yayasan Khazanah, MARA. Ni semua antara yang korang boleh mohon untuk ambil ACCA lah. Kalau dah habis belajar, kalau dah dapat exemption alang-alang, ambil lah kan. Satunya orang cakap macam tu lah. Tapi saya tak dapat. Waktu tu saya cari, tak dapat juga. So bila saya dah kerja sekarang dah kerja 2 tahun, rasa macam sayang lah pula kan. Sebab daripada kita kerja saja, okay, kita kerja dah ambil CCA, penat sikit kan. Tapi saya pun waktu tu macam tak clear sangat saya nak apa lagi. Macam tak apalah, kita enjoy the journey kan. Yelah, relax lah, muda lagi. Korang umur berapa lah? Umur berapa? 20? 10? 20? 22? 25? 23? 24? Macam cabut tentuh 24? 20? 19? 19 1? Oh 19 pun ada. Oh my god. Okay. Muda-muda, bagus-bagus. So macam tak apalah, macam tak discover lagi kan. Tapi along the way tu belajar lah. Jumpa, check, baca-baca apa semua kan. Okay, next please. Oh ni sebenarnya cuba buka website tu. Lepas tu dia ada macam ask question. Tapi dia bukan sebenarnya ask question. Dia adalah saya nak minta, mungkin korang ada things that you regret.
Cuba share satu. Ada tak siapa yang nak share apa yang dia regret? Tapi share kat website lah. Tak ada orang tahu, anonymous. Cerita saya menyesal saya break dengan girlfriend saya. Saya cerita lah apa yang saya menyesal sikit. It's a very vulnerable state of myself lah kan. Saya degil tau. Saya orang yang bold lah. Sebab saya rasa macam parents saya ni bukannya tahu apa sangat pun dalam bahagian saya. Itu saya lah. So habis daripada SPM, saya memang daripada ambil accounting tu, saya memang rasa yang saya tak boleh untuk tanya mak ayah saya. Sebab saya rasa macam mak ayah saya ni tak tahu apa-apa pun dalam bahagian saya lah. So apa yang saya buat, lepas daripada tahun pertama saya belajar, saya ambil gap year tau, untuk balik Malaysia. Saya buat something lah kan. Saya tak terlalu vulnerable lagi untuk cakap that something. Saya buat something waktu tu. Tapi something tu lost. Teruk lah. Waktu tu saya memang tak dengar lah cakap mak ayah kan. Saya tahu lah apa yang saya nak kan. Kalau tak jadi pun saya sambung belajar. Betul lah, memang saya sambung belajar balik. Tapi that 1 year tu, saya ambil gap year tu, dia shape saya punya pemahaman dan diri lah. Saya macam mana saya pandang dulu balik, macam mana saya appreciate parents saya sendiri. Benda-benda macam tu lah kan. So itu yang saya regret. Macam saya regret, but in a way saya jadi a better person. Tak ada apa yang saya menyesal. Uish, bagus ya. Okay, next. Menyesal tak 100% fokus kelas online masa PKP. Menyesal menyesal betul Siapa yang masuk lepas tu tidur? Gelap besar. Siapa yang masuk lepas tu macam saya tak dapat experience lah waktu PKP. Waktu PKP korang faham ke lecturer ajar? Faham tak faham? Kalau tak PKP korang faham? Tak faham juga. Pasal PKP tak PKP yang buat korang faham. Tak ada. Okay, so kalau macam waktu PKP tu macam mana lecturer selalu tunjuk? Macam tadi Dr. Su ada cerita, dia tulis dekat Word dia lukis dekat Word untuk korang kan. Okay, not bad. Tak study overseas. Menyesal tak study overseas. Tak study betul-betul waktu form 6. Menyesal tak fokus. Tak study, tak belajar elok. Next. Buat kerja last minute. Okay, next. Tak study, tak perlu menyesal. Tak tahu diri ni power tapi tak push. Okay, next. Pun rasa excited untuk menyesal sebab rasa excited. Okay, next. Belajar kurang sehingga bosan dengan account tapi tak nak buat benda lain. Menyesal belajar kurang sampai rasa bosan dengan account. Okay, next. Menyesal bila buat keputusan tapi tak pernah tanya dahulu pendapat ibu. Ini bukan saya ni. Next. Kurang study dan buat latihan. Next. Susah tak ICCA tu? Itu bukan. Dah minat account dari sekolah tapi time tingkatan 4 ambil sains tulis ikut kawan, result SPM drop. Okay. Menyesal tak dapat 4 flat. Okay, menyesal tak ambil scholarship. Okay, menyesal sebab asyik tangguh nak ulang kaji. Fokus dalam kelas pun tak. Korang ni bagus lah. Semua korang menyesal sebab edukasi je ni. Saya regret tak fokus properly untuk go to accounting pathway sebab dia dulu sekarang dah finance, saya rasa betul. Okay, next. Tak fokus subway. Ini dari Indonesia ya. Okay. I want to change my name. Kita mesti to change. Ini mesti dinar ni. Dinar ya? Bukan. Okay, next. Tak ikut pilihan sendiri, lepas tu diri sendiri susah. Okay, menyesal dengan diri sekarang. Tak buat latihan. Jauh-jauh je. Apa faham ni? Jauh-jauh. Sebab saya gen atas sikit, saya takut tak faham bahasa korang. Kurang banyak mengatur waktu. Okay. Siapa yang single? Siapa yang
rasa menyesal sebab dia single. Menyesal tak ambil medik. Okay. Sampai ada konfirmasi. Saya menyesal tak study dia masa diploma. Ingatkan akaun senang dulu. Ingatkan senang tiba-tiba susah. Siuk. Okay. Dia banyak menyesal sebab tak belajar je lah kan. Tak kan? Menyesal dok sokmo tu. Ini kalah semalam. Kan English tak pandai, susah nak faham account. Oh kat sini pandai pakai bahasa Inggeris kan? Pakai ada unrealized depreciation ada. Apa? Amortization. Tersilap. Amortization. Susah tak? Dulu sekolah bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Melayu. Lepas tu bahasa Inggeris. Oh susah juga kan? Transition tu susah kan? Tu susah. Saya sekolah dulu. Oh betul lah, sama juga. Susah nak kena sini. Isyik lah. Banyak menyesal tak belajar. Menyesal belajar last minute. Sama lah, saya pun memang belajar last minute je. Sama je, lebih kurang je. Kalau Tafiz tahu apa ni, kalau asas Tafiz tak tahu English, kalau macam benda yang saya rasa macam waktu belajar dulu, saya macam nak, betul lah, saya actually nak buat banyak benda selain daripada belajar sebenarnya. Sebab kita belajar ni memang kita akan buat kan. Kalau exam tu 18 hari bulan 9, kita akan masuk juga day one exam tu kan. Kita akan belajar kan. Tapi benda-benda lain tu yang tak tentu sangat. Dulu waktu kat UK tu, saya ada join satu kelab ni, apa dia, snowboarding lah. Dia snowboard lah kan, nama snowboarding kan. Waktu tu saya pergi seorang. Lepas tu diorang macam indoor punya tempat main ski tau, ski tu kan. Lepas tu waktu tu macam kalau kita baru lagi, kita ambil dia ada macam level 1, 2, 3. 3 tu tinggi, gua cakap lu tinggi. Tak tipu lah, tinggi. Lepas tu waktu kita nak naik, kita akan pegang benda tu tarik naik tingkat 1 kan. So kalau kita nak tingkat 1, kita berhenti lah. Kita berhenti, kita lalu tepi tu. Tapi banyak lokal, banyak Mak Saleh kan. Saya seorang je waktu tu pergi. Saya naik berhenti, tak ada orang berhenti satu kan. Macam noob lah sikit berhenti satu kan. Saya tak berhenti dah kat atas. Dah dekat 3 tu. 3 tu tinggi. Lepas tu waktu saya turun tu, saya pakai ski tu kan, straight pom. Engkau memang straight lah. Straight pom. Engkau. Tapi sebab kita main futsal kan, bila kita nak langgar dinding tu, kita dah biasa elak bagi badan langgar. Itu je yang selamatkan saya. Tapi memang kuat daripada atas tu. Rasanya ada dalam 100 meter juga lah. Cuba korang bayang 100 meter yang tinggi, straight turun ski. Kita tak macam korang naik skateboard daripada tempat tinggi kan. Korang buat apa? Tapi saya pakai tu, dia dah lekat kat kaki. Kalau skateboard boleh lompat tepi kan, ada lekat kat kaki, tak boleh buat apa lah. Waktu tu masih tak apa, aku langgar tapi aku main futsal, aku boleh pusingkan badan. Nasib baik tak ada apa, tapi memang bunyi kuat lah. Pak. Suara diorang macam tengok, kesian budak ni. Dia benda tinggi. Itulah. Menyesal nak simpan gaji waktu cuti semester. Oh okey. Boleh minta pasal waktu boleh cuti semester, siapa yang kerja lah kan. Waktu cuti semester 3 bulan kan, kerja Watson ke, kerja mana-mana lah. Ke kat sini anak-anak orang kaya? Tak, jarang lah kerja kan. Selalu tolong mak ayah lah kat rumah, sidai baju kan, basuh baju. Tapi sebenarnya saya cakap, kalau kerja, kita kadang-kadang takut lah kan. 3 bulan je, lepas tu kita nak relax lah. Actually boleh je korang nak apply company accounting. Apply je lah. Nak kerja dengan diorang, korang bagi tahu korang ada 3 bulan je, and apply, and kalau dia bagi lah. Tapi the point is, try je kan. Sebab experience tu yang go to www.menti. Sebab ada kawan saya yang sambil belajar, dia belajar kat Australia. Dia kerja company macam kita, EPF, company simpan duit lah, EPF ke WSP kan.
Dia kerja company tu tapi dia kerja part time. Saya pun tak tahu macam mana dia jaga. Tapi maksudnya dia belajar dan dia bekerja dekat firm, kat company. Tapi the process susah lah. The process tu macam diorang memang nak tengok result dia, diorang nak tengok ability dia try kena jawab itu ini. Tapi eventually memang lah nak apply kerja memang lah susah kan. So dia apply dan dia dapat kerja bagus lah. So point saya macam mungkin sambil korang belajar ni, korang nak kerja lah kan. Mungkin korang nak rasa macam betul ke minat account, so apply je lah dulu kerja. Try lah dulu kerja dalam bahagian ni. Do I really love this? Kalau tak minat, try lah buat benda lain kan. Okay, next. Okay, kita dah nak sampai penghujung ni. Cantik. Dah kahwin ke? Menyesal dah kahwin ke? Okay, next. Ada tak next? Ke tak ada dah? Oh, dah. Dina nak habis dah ni. Dia dah 2-3 slide. Okay lah. Nak habis ni, saya just sharing lah. Macam saya cakap tadi kan, dia sebenarnya everything is a progress tau. Ada orang yang dia memang minat account daripada kecil, dia terus minat, dia terus dah ada apa yang dia nak semua. Tapi ada orang yang dia tak minat sangat. Ada kawan saya yang result dia tak okay, lepas tu dia start dengan company kecil sebab dia tak ada confident nak apply company besar. Tapi eventually bila start company kecil, dia orang yang pandai bekerja. So company tu okay dengan dia. Company okay. Actually dia kerja company yang sangat teruk lah. Company tu memang tak jaga staff. Company tu baling file, audit dia tak betul, marah dia, jerit dia. Waktu dia nak berhenti pun dia minta. Korang mesti tak boleh relate lah, tapi tak apa lah, kan cerita je lah. Dia macam bila dia nak minta berhenti tu, company tu tak bagi dia berhenti. Company tu nak susahkan dia lagi, nak suruh dia audit lagi, nak minta ni lagi apa semua kan. Dan gaji dia waktu tu gaji minimum wage lah, 1.2 macam tu kot kan. Habis degree luar negara gaji 1,200 kan. Mesti macam ish, teruk je kan. Bukanlah macam teruk, macam sayang lah kan. Macam alamak, apa macam tu kan. Tapi saya rasa macam tak apa lah, bagus. For me macam the main important thing is you need to start working kan. Sebab nak rasa the gist of working tu. Sebab attitude akan ke depan. Bila kita start kerja kan, attitude kita akan ke depan. Kalau kita ni orang yang bagus, kita akan nampak lah kita orang yang bagus. Maksud dia orang yang bagus, so dia masuk company kedua. Ada company ketiga sekarang dia kerja dekat Big Four, dekat accounting firm. Walaupun result dia dulu teruk kan. Ada kawan saya seorang lagi, waktu belajar dulu, waktu halfway belajar, dia dah rasa yang dia tak nak, dia tak boleh lah belajar, dia tak suka lah dia belajar ekonomi. Dia memang tak boleh lah ada econometrics lagi. Baik saya tak ambil econometrics. Dia kata susah. Cik baik lah. So dia macam dia tak boleh. So bila dia tak boleh ni, apa yang dia buat, dia memang tak pergi kelas apa semua. Dan dia pergi exam ni just for the sake of passing, just for the sake of dapat paper tu lah kan. Tapi lepas daripada tu dia macam dia kerja kat UK. Dia kerja kedai makan. Banyak haji, 1,800 pound. Buat balik lah 10,000. 1,800. Lepas tu tolak-tolak itu ni 1,000 boleh simpan. Dia cakap RM5,000 dia simpan. Tapi dalam masa setahun dia kerja kedai makan tu, dia kawan baik saya. So macam selalulah kita orang have a conversation lah. Lepas tu dia macam dia happy lah kerja sana. Dia cakap macam tu kan. So saya cakap dia macam, kau sebenarnya kerja kat sini, kau cuba nak lari daripada reality yang result kau tak okey ke kan. Yelah kawan kita boleh cakap macam tu kan. Sebenarnya kau nak lari lah, kau takut nak hadap yang result kau tak okey. Kau takut nak pergi jumpa company. Kalau kau lari sampai bila pun nanti kau akan kena juga kan. Eventually kau takkan nak kerja dekat kedai makan tu selama 30 tahun. Tak lah, aku tak nampak dah benda tu. Kalau kau nampak tak apa lah kan. Tapi kalau kau balik, eventually kau akan face that thing juga. So why not nanti kau balik je, kau hadap, kita hadap lah sama-sama kan. Lepas tu dia balik lah. Balik, dia start kerja dekat company satu, company tak okey, bos makan duit. Company 2, kerja work-life balance tak ada. So company 3, dalam masa 2 tahun dia tu, yang saya dekat company 1 ni je, dia 3 company dia tukar. Tapi eventually company yang ketiga tu company yang bagus, company yang macam jaga work-life dia, apa semua. So the point is progress lah. Maksudnya mungkin kita macam, kita rasa macam tak okey lah kan sekarang kan. Tapi itu journey kita lah. Mungkin sekarang tak minat kan account kan. Mana tahu tiba-tiba start kerja nanti minat account kan. Macam Mark Cuban. Kenapa Mark Cuban? Kan?
Shark Tank investor kan. Ada Mark Cuban ni dia tak minat pun IT. Tapi bila dia start kerja dia cakap menarik pula IT ni. So eventually sekarang dia dah jadi billionaire. Tapi the point is kita mungkin tak minat sekarang. Tapi bila kita baca-baca, kita cek-cek balik, rasa macam menarik juga minat ni, benda ni kan. Dan kita mungkin boleh pupuk lah. Tambah kalau kita dah tahu hala tuju kita. One thing is macam we are free to dream now. So kita fikir lah, kita pejam kata dalam masa 5 tahun macam mana aku nak jadi. So kalau rasa nak jadi macam itu, kita kerja kat arah tu lah. So yang kedua, SME atau big firms. Ada orang yang pergi SME sebab dia nak belajar macam-macam. Tapi ada orang yang pergi company besar untuk dia belajar macam-macam. Pergi dekat mana-mana dua-dua, kita akan belajar juga. Macam-macam tu bergantung pada diri saya, pada diri kita. Macam saya sendiri, saya excel dalam company yang kecil, saya tak excel dalam company yang besar. Sebab tak tahulah kenapa, memang dah macam tu. Daripada dulu pun macam tu. Kalau grup besar saya tak excel kan, grup kecil saya okay. Next one is key to achieve goal lah. Ni klise lah dia. Ini mindset lah, mindset. Dia ada dua mindset, kita panggil fix dengan growth mindset. Fix mindset ni dia rasa macam dia tak boleh, so dia dah stop lah. Dia rasa macam orang yang pandai, orang yang power ni semua talented. Growth mindset ni macam CR lah kan? CR dia pandai main dan dia tahu yang benda tu adalah based on training, dan training dia gila-gila. So sama kak macam kita belajar account, kita macam starting kita buat kan. So saya punya cara saya belajar dulu adalah saya akan buat soalan exam tu pada waktu saya tak tahu apa-apa tu. So macam bila saya start buat tu, macam apa benda ni, aku tak faham apa-apa ni. Aku rasa koyak lah, macam apa benda ni, tak pandai apa semua. Tapi that's my starting point. Macam okay, tak apa, belajar. Itu so macam ini yang tak study langsung. So saya start study. Buat yang lain pula, buat yang lain. So dia ada progress lah, dia naik. So that's how I study lah. Saya memang tak fokus dalam kelas, saya minta maaf. Saya tak fokus dalam kelas, saya study last minute, itu saya. Tapi itu cara saya study. Maksudnya macam waktu last minute tu saya akan ambil semua notes. Tapi tak adalah last minute, saya seminggu lah kan. Seminggu macam last minute. Tak apa. So ambil notes tu, print semua notes. Lepas tu saya akan cuba bagi sekecil mungkin. Maksudnya macam satu topik, satu muka je. Kalau boleh lah, kalau tak boleh macam buat banyak muka kan. Lepas tu saya suka saya punya notes tu adalah notes yang macam function teruk lah. Maksudnya kalau saya buat kat mana-mana pun, saya buat notes ni je dah cukup. Kalau notes tu masih tak cukup, saya tambah sikit. Tambah sikit. So notes tu saya memang suka sangat. Saya tak tahu kenapa. Itu memang style saya study lah. Mungkin korang punya study cara lain ke kan. So next one is Jordan Peterson. Jordan Peterson ni dia ada buku dia, 12 Rules of Life. Tapi dia buku dia macam, dia banyak refer to Bible, tak bagus sangat. Korang jangan baca sangat. Sebab korang kan belajar quiz, boleh belajar macam Bible juga. Jordan Peterson dalam satu video dia cakap macam, orang tanya dia macam mana kalau dia tak tahu hala tuju dia. So Jordan Peterson cakap macam, kau start dengan do something dekat dalam bilik kau. Maksudnya kau nak buat something kat dalam bilik. Maksudnya nak buka YouTube kejap kan, ataupun nak kemas katil sekejap. Buat yang tu dulu. Kata dia listkan benda tu dalam checklist. So tick yang tu, eventually dia akan develop kita untuk start to dream big lah. And you're free to dream lah. Berimpian ni dia tak rugi. Macam saya fikir dulu, kalau saya waktu form 4 dekat tempat saya tu, macam mana aku boleh terfikir nak pergi UK. Tak boleh fikir macam budak ni tak realistiknya kan. Tak realistiknya fikir tiba-tiba nak pergi UK. Dah lah family lah kaya. Lepas tu kat tempat saya pun tak ada. Saya tanya cikgu, cakap selalu orang pergi Mesir. Macam macam mana aku boleh nak pergi UK, boleh fikir balik. Tapi we are free to dream. Maksudnya kalau kau nanti fikir nak jadi CFO ke kan, nak jadi CFO lah, jadi CFO M-Bank lah. Start daripada situ lah kan. CFO M-Bank, carilah CFO M-Bank ni ada apa qualification, dia ni orang yang macam mana. Macam tu, lebih kurang macam tu lah kan. And 80-20 rule. 80-20 rule ni klise. Pernah dengar tak 80-20 rule? Tak pernah. 80-20 rule ni sebenarnya dia cakap macam 80% of our results coming from 20% of our effort. Maksudnya macam bila kita study kan, sebenarnya 80% of the result, maksudnya dia datang daripada 20% yang kita fokus sahaja. So kita kena recognize lah. Maksudnya cari lah yang mana satu 20%. So kita fokus kat 20% yang give the 80% of the result. Susah sikit cakap macam persen-persen ni macam. Tapi faham lah Faham tak? Ada yang faham tak?
80-20. Tak ada Tak ada nanti korang Google. Okay, next macam soalan rasanya. Jom. Saya suka orang tanya soalan sebab saya rasa macam okay, yeah, applying kerja dan dalam hidup ni kan, the paradox of effort. You have to put in more effort to make something look effortless, kan? Tapi macam kadang-kadang dia macam ni macam ada satu yang saya tak tambah tadi adalah kurangkan komplain tau. Kita macam setiap hari bila jumpa orang kan, kita akan start dengan komplain, betul tak kan? Macam ni kerja ni, aduh penat lah kerja ni. Macam ni kelas saya ni, aduh tak habis sampai pukul 7 lah kelas. Macam ni, tak boleh lah. Macam ni exam tadi, tak okey lah tadi, susah. Kita akan start dengan susah. Saya tak adalah nak cakap benda tu tak bagus. Maksudnya macam saya tak berani nak cakap benda tu tak bagus. Sebab ada kawan baik saya, tak ada kawan rapat, housemate. Dia ni memang kuat komplain. Dia komplain, semua benda dia komplain. Bila saya tanya, kau ni susah? Susah lah. Dia ni lecturer ni tak pandai semua. Tapi dia straight A+. Dia scholar bank negara. Dia sekarang kerja dekat bahagian investment. Waktu saya tanya dia, kau nak kerja bahagian mana dia? Tak tahu lah, susah. Aku macam, investment tu susah. Orang susah nak dapat apa semua. Dia duduk cerita investment ni susah. Dia kerja dekat situ. Itu sebelum dia masuk kerja tu lah. Macam, kau ni komplain pasal semua benda tapi boleh score pula kan? Sampai sekarang lah dia masih komplain. Dia dapat anak seorang kan? Kalau jumpa dia memang, saya tak tahu lah, tapi saya suka jumpa dia. Macam, macam mana? Nama dia Acap kan? Acap. Susah. Lepas tu dia sekarang dia kerja kat Bank Negara. Lepas tu dia ambil CFA. CFA ni susah. Pada saya CFA ni antara yang paling susah. Sikit je orang yang ada CFA. CFA ni susah. Kalau nak try ambil boleh lah kan, bulat lah kan. Tapi dia ambil CFA. Tapi pada masa yang sama, waktu malam dia main game. Lepas tu saya cakap dia, kau wife kau pregnant waktu tu. Lepas tu petang malam main game. Kau ada live kan? Ada live. Kalau tak ada live, aku kurangkan study lah. Dia tak kurangkan main game. Kau kurang study, aku tak. Tak. Aku main game memang kena. Okay, tak apa kan. Pandai-pandai lah kan. Masing-masing punya ni lah. Tapi the point is macam sometimes kita kena put more effort, really more effort to make something look very effortless lah. Okay? And yeah, last one is I think QR code untuk tanya soalan. Boleh. Actually ni anonymous Q&A. Tapi saya akan pilih soalan lah. Ini saya punya WhatsApp sendiri. So boleh tanya soalan kat situ. Saya akan pilih dalam 5 soalan. Sebab saya rasa macam bila tanya soalan ni, kita nak remain anonymous supaya kita boleh tanya soalan yang betul-betul kita nak tahu. Yang kedua, macam kalau korang boleh ke scan QR code ni? Boleh ke? Try. Kita buka 5 minit untuk tanya soalan. Masa kita dah boleh stop. Kak ada yang nak tanya pakai mic? Boleh juga. Rahma nak tanya pakai mic. Tak nak. Ada Dinar nak tanya pakai mic. Soalan? Tak ada. Okay, good question. Ada tak peluang untuk internship di luar negara atau dapatkan kerja lepas degree di luar negara? Sebab apa kita nak kerja luar negara? Sebab of course lah, kalau kita dapat gaji dalam dolar, lagi besar lah kan amount dia kan. So ada peluang ke tak untuk ke luar negara? Memang sangat banyak. Peluang ni sangat banyak. Ada, waktu saya belajar dulu, ada seorang ni daripada Indonesia, tak ingat nama dia, nama dia Bayu. Dia kerja dengan saya, waktu tu kerja Subway. Saya pun kerja dengan dia. Dia ambil PhD. Saya tanya macam mana dia dapat scholar Erasmus Scholar. Macam mana apply, macam mana tahu? Dia cakap, tak, Google je.
So maksudnya it's all in your fingertip. Maksudnya kalau nak cari opportunity dekat luar negara, Google opportunity dekat luar negara, internship apa semua. Ada yang berbayar, ada yang tak berbayar. So macam boleh cari opportunity. Ada kawan saya yang kerja company IT luar negara, US. Selalunya company US lah, memang dibayar US punya currency dah 12,000. I think kalau yang ni korang boleh tengok je Malaysian Pay Gap kan, Malaysian Pay Gap kan kat Instagram tu kan. Ada banyak kat situ, korang boleh tengok actually macam mana kalau nak cari we work remotely, kalau macam sambil belajar tapi nak kena cari duit juga kan. Boleh cari je situ kerja-kerja remote kan. Kerja-kerja macam ada kerja-kerja simple, kerja-kerja macam VA, virtual assistant, ada kerja data entry semua macam tu. Mungkin boleh dapat extra money yang dari situ kalau nak belajar sambil bekerja. So kalau soalan dia ada opportunity, memang terlalu banyak opportunity dekat luar negara. Salam, dalam bidang accountant ada banyak bidang kerja untuk fresh grad, sesuai pergi bidang apa ya? Good question. Kalau saya personally, kalau saya akan cari bidang yang saya akan cari management program. Sebab kita tak tahu lagi kita ni strength kat mana kan. So saya akan apply management graduate program macam tu lah. Management graduate program ni selalunya it's 1 or 2 years punya program where you will have the feel to pergi ke banyak-banyak department. Boleh pergi awal-awal investment, boleh pergi macam saya cakap tadi, investment, debt management, physical settlement, macam saya liquidity management. So boleh pusing-pusing kat situ, and then bila dah habis tu diorang akan justify yang your strength tu dekat mana baru pergi. So kalau tanya saya apa yang sesuai, saya suggest yang tu. Kalau tak clear lagi nak pergi mana, sebab of course dah tak clear kan, sebab dia tanya kan. Kalau dah clear dia tak tanya kan. So yang tu lah, itu saya punya suggestion. Kalau nak try boleh juga try dekat luar negara pun ada banyak juga graduate management program. Deloitte, Big Four semua ada. Boleh apply kat situ. Alright, next question. Ada tips untuk internship? Saya propose untuk intern ni cari company yang kamu rasa macam kamu nak masuk kat situ. Try kan. Cari company yang macam company ni best rasanya nak try intern. So boleh pergi intern kat situ so that you can learn a lot lah. Ada kawan saya, dia muda daripada saya, tapi dia pandai buat bisnes. Tapi dia tak start dengan bisnes tau. Dia start dengan dia electrical engineering. Dia kerja intern kat satu company yang mining Bitcoin. Company tu memang ada rich apa semua kan. Ini waktu Bitcoin tengah naik sekarang dah jatuh, tak tahu apa jadi kan. Tapi masa waktu tu dia memang kerja dekat company tu. Dia belajar wiring V-phase apa semua. Lepas tu dia pergi macam waktu dia intern tu, dia practical dia adalah memang groundwork. Dia pergi dekat dalam hutan punya electrical. Dia pergi dekat sini punya electrical. So kalau tanya saya propose untuk intern, try cari Big Four. Big Four sebenarnya diorang memang accept untuk internship. So try ambil Big Four dulu. Sebab Big Four ni dia agency. Bila agency, kita akan jaga klien. Bila kita jaga klien, kita akan belajar banyak-banyak bisnes. So belajar banyak bisnes ni dia penat dia sakit kepala lah. Sebab macam-macam. Macam saya satu je. So saya satu je business model. Macam kalau intern, kalau dekat Big Four agency, dia akan belajar banyak business model. So saya suggest macam tu. Sebab saya rasa macam kita muda, kita perlu untuk belajar macam-macam. Itu saya propose lah. So, tapi kalau rasa macam tak berani, dan tak apa je, pergi je ke tempat lain. Okay, internship, experience masa abang intern. Saya minta maaf, saya tak intern. Saya memang tak ada praktikal. Saya punya uni memang tak ada praktikal dan tak ada intern. Saya balik beri 3 bulan tu, kita santai. Saya pun tak cari, sebab saya tak tahulah yang ada company yang sanggup untuk terima 3 bulan kerja. Tapi actually ada. Sebab macam contoh, bila kita kerja, kita kerja kat company tu, kita kerja bagus kan, company tu sayang nak lepaskan kita. Maksudnya after 3 bulan tu, kemungkinan diorang nak employ kita part time. Weekend kita balik, kita dapat opportunity. At the same time kita dapat industri. Okay, saya nak tanya, kalau macam contoh kita habis belajar kan, saya macam contoh saya kerja, contohlah tak, kawan saya dia kerja kat satu company dia bagi 4K kan. Tapi kalau dia bawa Grab pun boleh dapat 4K. Grab, bawa gig ekonomi lah, Foodpanda, Lalamove. Siapa yang rasa macam baik dia kerja Grab sebab Grab tak payah fikir sangat? Ada tak yang rasa macam tu? It's okay, tak apa je. Ada tak macam tak apa daripada tambah? Okay, itu contoh yang sama kan. Ini contoh company dia kerja 2,000 tapi Foodpanda dia buat dapat 4,000. Siapa yang rasa dia akan buat Foodpanda? Buat Grab? Alamak, mesti aku orang tak angkat tangan kan. Tapi macam sebab apa, saya dulu pernah buat Grab juga, Grab car lah. Memang betul,
easy money, memang dapat duit kan, ada maintenance, ada plus minus kat sana sini kan. Tapi one thing yang saya perasan macam benda ni kecil tapi dia impact dia besar. Dia what we call career advancement lah. So, kita nak pergi ke mana daripada kita bawa Grab tu kan. Unless macam kalau kita betul-betul nak bawa Grab sampai bila-bila tak ada masalah. Tapi kalau kita nak pergi, let's say kita injured, kita tak boleh bawa kereta, kita nak pergi ke mana kan, kita nak pergi ke bahagian mana, benda-benda macam tu kita nak kena fikir lah. Mungkin macam kita rasa macam it's a short term punya gain, sebab short term lah kan, cepat dapat duit tu. Tapi kita kena fikir on the long term punya goals lah, long term punya goals. Tambah kalau bawa motor bahaya kan, kalau accident nak pergi ke mana kan. So benda-benda macam tu mungkin kita kena start untuk recalculate lah, like pro and cons. Okay, cepat sikit. Boleh tidak jika bukan guru jurusan accounting bekerja sebagai accountant? Boleh, tak ada masalah. Kalau dia macam ni, as long as the company tu accept kita boleh lah kerja kan. Kalau kita okay 5 minit okay 5 minit lagi kalau kita bukan accountant, kalau kita bukan belajar accounting, belajar management kan, kita nak kerja accounting kan, kalau company tu accept kita kerja. Dia isu boleh tak boleh ni isu ada orang nak ambil kita ke tak. Kalau kita rasa macam nak pergi bidang tu, tapi kita tak ada apa-apa ability dalam bidang tu, kita ambil lah course, ambil jurusan, ambil paper ke apa kan. So kita boleh lah belajar kat situ. Lebih baik intern big firm ke small firm? Rasanya saya propose medium ke small lah, small ke medium supaya dapat belajar macam-macam. Kalau big firm macam company saya, bila orang intern dia tak belajar macam-macam pun, tapi ada je orang yang belajar macam-macam. Kadang-kadang dia bergantung pada kita juga macam sama ada kita nak belajar macam-macam ke kita tak nak belajar macam-macam. Okay, last situation bekerja in audit accounting firm macam mana? Is it worth the wages and the stress and the workload? Situation kerja dekat company audit and accounting ni, saya minta maaf saya tak kerja kat situ. Tapi pada saya, waktu saya start kerja dulu, average salary dia dalam 3,000 something. So it's worth the money lah pada saya. Waktu tu lah saya pandang macam tu. Tapi bila saya dah start kerja, saya rasa macam tak berbaloi. Maksudnya dengan kepenatan tu. Tapi kena faham, bila kita baru nak start kerja, kita nak gain as much experience as we can. Kita nak gain sebanyak mungkin knowledge. So yang tu yang penting dulu. Lepas kita dah dapat knowledge, setahun 2 tahun, kita dah ada value, kita dah ada asset. So kita boleh apply dekat company lain yang willing to offer kita 6K. Itu je. Maksudnya setahun 2 tahun, fokus, ambil extra effort lebih sikit, then apply. Sebab bila kita jump company, at least 30%, 40% boleh naik lah. Itulah. Korang faham ke? Cakap pasal kerja. Tapi faham lah kan? Lebih kurang macam tu. So dah habis lah. Jadi itu saja daripada saya. Nanti yang lain-lain WhatsApp tu saya balas dengan voice note lah. Kalau korang nak saya balas lah. Kalau korang tak nak saya balas, reply je macam tak nak. Jadi saya tak balas. Okay, saya nak ucapkan terima kasih. Saya sangat happy dekat sini, sebab setiap hari jumpa orang yang sama je kan. Ni dapat jumpa, tengok muka-muka adik-adik yang manis, jumpa abang yang handsome, Malaysia kan, siswi dan siswa ni. Saya rasa happy lah sebab saya extrovert lah. Saya memang suka buat event, jumpa orang semua. Tapi saya tak dapat benda tu lah dekat company saya. Mungkin saya akan cari lagi kat tempat lain. Okay, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Saya jemput Hakim. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pencerama jemputan di atas kesudian beliau berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman beliau serta di atas sesi soal jawab tadi. Hadirin dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sagu hati kepada pencerama jemputan kita oleh Dr. Nur Faiza dan diiringi oleh Dr. Suhaila.
Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nafaiza dan Dr. Suhaila atas penyampaian cendah hati sebentar tadi. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai dengan jas dipilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program kita pada malam ini. Semua kita akan memperoleh keberkatan daripadanya dan tiada unta yang katanya mampu dilafazkan selain ucapan rasa syukur dan terima kasih yang tulus ikhlas buat semua atas kesudian anda dalam memeriahkan program kita pada hari yang penuh keberkatan ini. Di kesempatan ini, kami juga ingin memohon ribuan kemaafan anda ada salah bicara dan tersilap kata sepanjang kami mengacarakan majlis ini. Subur padi Allah kurnia, hidup mula di dalam air. Sudah menjadi lumrah dunia, setiap yang mula akan berakhir. Dari simpang ke jaya bakti, singgah membeli berencah kari. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita teruskan dengan sebelum bersurai, marilah kita sama-sama mengambil gambar kenang-kenangan untuk pada malam ini. Dijemput untuk semua merapat ke tengah untuk senang kameraman untuk ambil gambar. Semua boleh berdiri lah, rapat ke tengah. Buat. Dia nak try. Ini nak kasih alihkan jam. Besar ni. Jangan di cancel, simpan lagi. Sekejap. Ah.